Orang selalu menyangka jejak Islam bermula di mimbar dan masjid. Tetapi kali ini, ceritanya bermula dengan satu kubur lama di Marudu dan dalam diari seorang tentera British. Di bumi Sabah, Islam tiba seawal abad ke-15, dibawa pedagang dari Mindanao dan Arab. Sultan Brunei memperluas pengaruh Islam pada kurun ke-16 membentuk asas masyarakat hari ini. Tetapi di celah sejarah, Mat Salleh, pejuang yang bangkit sekitar 1897, menjadi simbol kebebasan dan identiti. Kini kita menelusuri jejaknya dan bertanya, bagaimana perjuangannya meresap dalam jiwa Sabah hari ini? Satu detik, satu saat terasa cepat. Tapi apabila dihimpun, ia akan menjadi hari, bulan, tahun dan kurun. Sudah berapa generasi manusia yang pernah hidup di bumi ini? Bagaimanakah kehidupan mereka? Apakah sejarah mereka? Ini ialah diari milik seorang pegawai tentera British. Di dalamnya ada catatan dan lukisan mengenai pengalamannya sepanjang berada di Borneo. Dan ada satu catatan yang menarik perhatian saya, Doktor. Yang ini adalah penulisan semula apa yang berlaku pada tanggal 20 hari bulan hari Ahad. Dia kata, an extremely hot day and at sunset heavy rain set in. Mat Salleh is in Lowanti and has built an earth fort there on top of a hill. Mat Salleh dikatakan bersembunyi di atas sebuah kubur di atas bukit. Ini menunjukkan bagaimana pihak residen pada masa itu mencatat dengan detail berkaitan dengan pergerakan Mat Salleh. A.R. Dunlop ini juga seorang bekas askar, dan mereka antaranya dia bertanggungjawab juga mengejar dan memburu Mat Salleh. Ini ada petanya dari Sandakan, Doktor, ke Sugut, Sungai Sugut, ranau-ranau, patau-patau dan kembali ke Sandakan. Dan jaraknya sangat jauh. Hampir sebahagian besar daripada Sabah pada masa itu. Inilah antara bahan berkaitan Mat Salleh yang tersimpan di Arsip Negeri Sabah. Mat Salleh atau Datu Muhammad Salleh ialah antara tokoh pejuang paling diingati dalam sejarah Sabah. Pada akhir abad ke-19, beliau bangkit menentang pentadbiran British North Borneo Company. Bukan semata-mata kerana kuasa politik, tetapi kerana campur tangan British terhadap wilayah, cukai dan cara hidup masyarakat tempatan.
Bagi British, beliau seorang pemberontak. Tetapi bagi ramai orang Sabah, Mat Saleh dikenang sebagai simbol maruah dan keberanian mempertahankan tanah air sendiri. Pertanyaan tentang Mat Saleh membawa kami ke sebuah lokasi yang belum pernah dikaitkan dengan sejarah pahlawan itu. Menurut seorang pegawai Arkib Negeri Sabah, lokasi yang dituju ini baru saja ditemui. Dari segi kesahihan lokasi ini sebagai kubu Mat Saleh ni macam mana? Kesahihan dia menurut sumber-sumber banyak orang-orang penduduk-penduduk asal di kampung ni yang pernah melihat tempat itu, dan ada beberapa sebenarnya dulu Mariam yang ada di kawasan kubu tu ada penduduk-penduduk kampung yang sudah bawa balik ke rumah masing-masing. Jadi itu salah satunya yang sumber yang kita dapat daripada orang-orang kampung di sinilah. Tempat ini menyimpan kisah yang tersisip di antara sejarah Sabah. Di sinilah dipercayai jejak Mat Saleh pernah terhenti seketika. Itu tempatnya. Inilah kawasannya. Inilah kawasan lapang ni lah yang kita kirakan dia sebagai tapak dia yang tinggal. Catatan kolonial menyebut kubu-kubu Mat Saleh bukan sekadar tempat bertahan, tetapi kaedah pertahanan yang bergerak dari pantai ke pedalaman. Selepas serangan di Pulau Gaya pada 1897, buruan British semakin melebar dari Sugut, Ranau, Inanam hingga akhirnya ke Tambunan. Dan Mat Saleh ialah buruan nombor 1 mereka. Jadi ini ke tempat dia. Inilah kawasan dia. Semua ni. Yang lapang ni. Ya. Ini kawasan yang tertinggi di sinilah. Mana? Betul dari sini tempat ni. Strategik lah Strategik. Dari sini nampak semua. Boleh nampak Pulau Gaya nampak di sini. Pulau Gaya. Pulau Gaya di sebelah sana. Boleh saya tahu apa latar belakang Afiq? Sebenarnya latar belakang saya ini, saya seorang juru fotografi. Okay, baik. Daripada sudut pandangan seorang juru foto, apakah lokasi ini sesuai untuk memantau keadaan sekeliling? Kalau dari sudut pandangan saya, memang ini tempat yang paling strategik sebab kita boleh lihat keadaan tempat ini 360 darjah. Hutan dan tanah tinggi menyimpan logik pertahanan yang hanya dapat difahami apabila kita sendiri berdiri di atasnya. Jika benar di sini pernah berdiri sebuah kubu, pilihan tempat ini bukan kebetulan. Ia adalah strategi. Yang tidak dinamakan, kadang-kadang itulah yang paling jujur. Pada tanah yang tak bertanda, ada maruah yang terjaga. Perjalanan ini membawa kami kepada seorang lagi tokoh yang namanya lebih awal menggetarkan utara Borneo.
Syarif Osman dari Marudu. Pejuang bagi masyarakatnya, tetapi lanun dalam catatan kolonial. Siapakah sebenarnya dia? Jauh lagi ke Ustaz? Betul. Seperti yang disebut oleh orang kampung tadi, dia kata Bidin Piuk. Rumah yang besar di depan tu, tanya Bidin Piuk tu baru dia tahu. Hari dia di depan dia. Okey, masuk. Okey. Betul kan? Okey, masuk okey. Betul. Lorong ini menuju ke rumah terakhir seorang pejuang yang mempertahankan watannya daripada penjajah. Assalamualaikum. Ya, ya. Kan Kami datang pasal jalan senat lah. Ada jalan seperti ni, Oh, dulu datang sini setengah jam. setengah jam. Pernah sampai? Nak sampai daripada kampung masuk ke sini ke pasal jalan kaki dan ada paya. Selepas 200 tahun, kuburnya masih dicari, diziarahi dan kisah perjuangannya diselidiki. Kami datang untuk melihat tinggalan fizikal pemerintah Marudu yang menjadi korban British semata-mata kerana mempertahankan tanah air dan imannya. Bagaimana seorang pendatang Arab diterima sebagai pemimpin oleh penduduk Marudu? Di sini kawasannya kawasan dulu kawasan kampung. Tak ramai lagi masyarakat pada masa itu. Jadi orang kampung segala apa masalah yang dihadapi oleh orang kampung termasuklah sakit demam anak-anak ni semua mengadu kepada Syarif Osman. Lalu dia diangkat sebagai pemimpin pada masa itu. Sebab itulah dia dilantik oleh kerajaan Sulu pada masa itu sebagai pemimpin di kawasan Kota Marudu ini. Di Teluk Marudu, beliau membina pertahanan dan mengikat rangkaian kuasa yang mengawal laluan dagang, sesuatu yang tidak disenangi British. Bila British datang nak berniaga mengganggu kawasan Syarif Osman, maka berlakulah serangan terhadap kapal dagang British. Dan British menganggap ini adalah lanun. Ogos 1845, British mengerah kekuatan ketenteraannya untuk melenyapkan apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap kuasanya di utara Borneo. Ekspedisi Marudu atau Perang Langkon meninggalkan kesan yang mendalam bagi penduduk Marudu. Bila ditekan oleh pihak British, maka berlakulah peperangan. Dan ini merupakan peperangan yang jihad menentang British yang menggugat agama dan juga tanah air di sini pada masa itu. Akhirnya berlaku serangan kepada pihak British dan pada peringkat awalnya serangan itu dah 2-3 kampung sudah dikuasai oleh pihak Syarif Osman. Namun bila British meminta bantuan daripada luar dan juga mereka yang sebahagian yang menyokong British daripada penduduk tempatan pada masa itu, maka di situlah dia telah dikepung oleh pihak British dan ditembak. Kisahnya terbelah dua, pejuang yang mempertahankan wilayah atau lanun menurut naratif kolonial. Di hadapan batu nisan ini, kita bertanya, naratif manakah yang akan bertahan? Selepas ini, Imam Injir, orang pertama menerima Islam di Lah Datu,
peristiwa itu tercatat pada manuskrip kurun ke-14. Setelah menelusuri tapak kubu dan batu nisan, perjalanan ini membawa kami berhenti pada helaian tulisan lama. Dalam kajian tentang sejarah Islam di Sabah, nama masyarakat Idahan sering disebut bersama sebuah manuskrip lama. Manuskrip Idahan dianggap antara warisan penting yang membantu membaca jejak awal Islam di pantai timur Sabah. Antara catatan yang sering dirujuk ialah kisah seorang lelaki Idahan, Imam Injir. Dia dikatakan memeluk Islam pada tahun 1408. Pengislamannya dikaitkan dengan seorang pendakwah yang dikenali sebagai Syarif Aulia Al-Makhdum di sekitar kawasan Teluk Darwil, Lahad Datu. Namun dalam sejarah, satu catatan tidak semestinya menutup semua kemungkinan yang lain. Ada pandangan yang menyebut kisah Imam Injir ini bukan semestinya pengislaman pertama di Sabah. Sebaliknya, ia menjadi petunjuk bahawa Islam sudah pun bertapak dan difahami oleh masyarakat tempatan pada masa itu. Manuskrip Idahan ini merujuk kepada bukti kedatangan Islam ke Sabah dan tarikh yang terawal. Kalau kita lihat kedatangan Islam ke Sabah ini yang dikaitkan dengan manuskrip Idahan ini adalah abad ke-15, awal abad ke-15. Kalau kita lihat di alam Melayu pada masa itu awal abad 15, ini masih kurang jelas dari segi kedatangan Islamnya. Tapi manuskrip Idahan ni yang dibuat oleh Imam Injir ini merujuk kepada orang Islam di pantai timur Sabah itu sudah memeluk Islam lebih awal, abad ke-15 lagi, dan kita lihat dia merupakan murid kepada seorang ulama yang datang ke Mindanao, iaitu Syarif Aulia Kebungsuan. Itulah boleh dikatakan sebagai manuskrip Idahan. Jika dibaca sebagai petunjuk sejarah, manuskrip ini membawa kita jauh ke belakang, sebelum zaman Syarif Osman di Marudu, sebelum kebangkitan Mat Saleh, sebelum catatan kolonial British menjadi rujukan utama tentang negeri ini. Di sinilah nilai manuskrip Idahan. Ia bukan sekadar kertas lama. Ia membuka ruang untuk melihat Islam melalui masyarakat tempatan, menerusi dakwah, hubungan dagang, budaya dan penerimaan manusia terhadap agama. Di pasar seperti ini, sejarah tidak lagi berada di dalam arsip. Ia bergerak dalam kehidupan harian, dalam bahasa, wajah, makanan dan cara manusia saling bergaul. Sabah tidak pernah dibentuk oleh satu jalan sahaja. Ia diwarnai adat, budaya dan cara hidup pelbagai suku yang menyokong kesatuan penduduknya. Semuanya bertemu, berlapis dan akhirnya menjadi sebahagian daripada identiti negeri ini. Di Sabah ni ada 30 etnik yang berbeza. Kalau di Semenanjung tu kita sebut ramai etnik, tapi taklah seramai yang ada di Sabah. Di Sabah ni 30 etnik yang kebanyakannya besar-besar. Dusun, Kadazan Dusun, orang Melayu, orang Bugis, orang Filipina, orang Sulu, orang Ilanung, orang Kedayan, Malanang, semua ada. 30 etnik. Nampak sedap tu? Tak. Kena dengan selera saya. Makan di meja kecil ini, di tempat ini, saya dapat rasakan perpaduan Nusantara. Ada Sulu, Bajau, Kadazan, Melanau, Brunei.
Tapi semuanya bermula dengan Bismillah. Bismillah. Rehlah di Sabah menemukan kami dengan sesuatu yang penting. Kami temui ingatan. Ingatan tentang perjuangan, maruah dan iman. Sejarah Sharif Osman dan Mat Saleh mungkin dibaca dengan pemahaman yang berbeza pada zaman yang berbeza. Malah, satu hari nanti mungkin mereka pun tidak lagi diingati. Tetapi tanah ini masih menyimpan kesannya. Kerana sejarah bukan hanya tentang nama yang terpahat, ia juga tentang nilai yang terus hidup, tentang keberanian mempertahankan tanah air sendiri, dan tentang iman yang membentuk jati diri. Dalam rehlah seterusnya, saya misalnya dapat Islam itu karena saya hanya bermimpi dengan berjumpa dengan Rasulullah dan solat subuh di ketika itu. Kalau Mandi Sharif tidak sampai sini, saya ingat majoriti di sini juga pun bukan beragama Islam. Rehlah ini membuka mata, ia memanggil dengan cahaya, cahaya yang hidup di bumi ini, menuntun hati mencari erti. Aku kenalinya dalam sunyi yang terang dan yang tersembunyi, cahaya yang hidup di Borneo, menggamit hati untuk kembali